Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Izham dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Nurul Ashikin binti Maisa akan membentangkan tugasan individu saya. Tajuk yang saya pilih ialah Perubahan Dasar Pendidikan Refleksi Terhadap Komitmen Guru ICT. Jurnal yang saya pilih ialah The Effect of Educational Changes on the Professional Identities of Information and Communication Technologies Teachers atau Kesan Perubahan Pendidikan terhadap Identiti Profesional Guru Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Atal Diniz dan Riakulu Diniz 2019. Jurnal kedua pula ialah How Does Principal E-Leadership Affect ICT Transformation Across Different School Stages in K-12 Education Perspective from Teachers in Shanghai, atau bagaimana e-kepimpinan mempengaruhi transformasi ICT di seluruh negara pada tahap sekolah yang berbeza dalam pendidikan K-12. Perspektif dari guru ICT di Shanghai oleh Bian Wu, Xiao Yu, Yiling Hu 2019. Menunjukkan bahawa komitmen guru terhadap organisasi amat penting bagi menjamin keberkesanan dan kejayaan sesebuah organisasi. Dalam masa yang sama, organisasi juga sangat diperlukan oleh setiap pekerja, khususnya para guru, supaya mereka dapat menyumbang perkhidmatan, usaha dan tenaga mereka untuk organisasi. Model 3 komitmen oleh Mayer dan Allen 1997 telah dipilih untuk melihat faktor yang mempengaruhi komitmen guru. Selain itu, kertas konsep ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi terhadap kebolehlaksanaan dasar kerajaan, manakala Institut Amiduddin Baki pula diharapkan boleh meningkatkan latihan berkaitan dengan pengurusan sumber manusia dan amalan komunikasi berkesan agar pentadbir dapat membawa perubahan yang positif kepada warga sekolah. Institut Pendidikan Guru pula diharapkan dapat memainkan peranan dalam menyediakan latihan yang berkualiti dan produk guru yang mempunyai daya tahan yang tinggi serta bersedia untuk berubah. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam mendepani arus perubahan untuk kekal relevan dan berdaya maju. Kelangsungan hayat dan kejayaan sesebuah organisasi sangat bergantung kepada keupayaannya untuk berubah dan mendepani perubahan melalui pelbagai strategi untuk kekal kompetitif dan relevan. Ejen-ejen perubahan seperti pemimpin sekolah dan guru terlibat secara langsung dalam agenda perubahan ini. Komitmen adalah kesetiaan dan kehendak seseorang untuk terus berada di dalam organisasi bagi memenuhi misi dan visi. Peningkatan atau penurunan komitmen seseorang guru itu untuk berubah dipengaruhi oleh sikap, faktor perkesedaran dan juga pentadbir. Bagi teori dan model pula, model 3 komponen komitmen organisasi oleh Meyer dan Allen telah mengenal pasti bahawa komitmen organisasi terdiri daripada 3 iaitu komitmen afektif, berterusan dan juga normatif. Komitmen afektif bermaksud seseorang guru itu sekiranya mempunyai emosi positif, beliau akan terus berada di dalam organisasi tersebut. Manakala komitmen normatif pula ialah seseorang guru yang merasakan kewajipan untuk berada di dalam organisasi tersebut. Manakala komitmen berterusan pula ialah seseorang yang memikirkan kos yang perlu ditanggungnya sekiranya meninggalkan organisasi tersebut. Kajian literatur. Komitmen guru dipengaruhi oleh faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor luaran seperti kepimpinan sekolah, struktur masyarakat, perubahan dan pembaharuan dalam pendidikan, guru dan rakan sekerja serta ekonomi. Manakala faktor dalaman terdiri dari segi harapan, kepercayaan, emosi, pengalaman dan motivasi sebelumnya. Persamaan struktural telah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap e-kepimpinan sekolah terhadap transformasi ICT di sekolah yang mengesahkan peranan e-kepimpinan amat penting dalam model transformasi ICT. Bermakna pentadbir perlu memainkan peranan yang penting bagi memastikan orang bawahan mengetahui strategi dan perancangan yang ditetapkan oleh organisasi.
persamaan di antara pentadbir dan guru untuk membina struktur perubahan yang seterusnya untuk mencapai visi yang sama. Seterusnya, untuk dapatan kajian jurnal yang pertama ini menggunakan kaedah analisis kandungan secara kualitatif. Sejumlah 2,617 pesanan dalam talian telah diposkan di forum atas talian di antara tahun 2005 hingga 2015. Pada tahun 2008, Kementerian Pendidikan Nasional Lembaga Pendidikan Turki telah mewartakan bahawa guru ICT di sekolah, maka wajiblah guru itu bekerja sebagai penyuluh. Peraturan ini telah mewujudkan suasana yang menindas bagi guru ICT kerana ada di antara mereka yang tidak mahu bekerja sebagai penyelaras ICT, sebaliknya mahu kekal mengajar. Kesimpulannya, mereka telah dipengaruhi secara negatif dari semua segi, iaitu citra diri, nilai dan motivasi kerja. Berikut adalah antara contoh respon negatif dan kekecewaan mereka terhadap dasar yang telah diberikan. Terusnya, pada 2012 terdapat satu lagi keputusan yang menyatakan penyelaras ICT telah ditamatkan. Sebaliknya digantikan dengan tugas guru bimbingan ICT pula. Namun begitu, kerja guru ICT semakin bertambah kerana mereka turut berperanan dari segi membeli, mengawal dan menerima alat ICT semasa projek teknologi baru dipergunakan. Berikut adalah di antara luahan ataupun respon negatif yang diterima di atas forum talian tersebut. Ada di antara mereka yang ingin menarik diri daripada bidang pekerjaan sedia ada. Dapatan kajian jurnal kedua menunjukkan bahawa kepimpinan mempunyai pengaruh yang lebih besar berbanding dasar ICT kerajaan terhadap pelaksanaan ICT di sekolah rendah. Justru itu jelas menunjukkan bahawa faktor organisasi dan faktor peribadi memainkan peranan penting terhadap perubahan. Isu-isu di Malaysia. Menurut Halinger dan Hack 2010 dalam Arumugaraman Chia Hui Mei, Yahya Dun, Yaakob Daud dan Roslina Khalid 2015, guru yang mempunyai komitmen yang rendah akan menimbulkan masalah yang besar kepada pentadbiran dan ketuanya. Manakala kajian Nahid pula dan I.Du Asigil mendapati bahawa hubungan signifikan positif antara kepuasan kerja dan komitmen guru terhadap sekolah. Justru itu, guru-guru yang mempunyai kepuasan kerja yang rendah akan menyebabkan komitmen mereka juga turut rendah. Manakala guru-guru yang mempunyai komitmen yang rendah ini akan menjejaskan prestasi kerja mereka dan menyebabkan prestasi sekolah juga turut merosot. Malah paling teruk akan memberikan masalah kepada orang yang lain pula. Perubahan komitmen guru memberi implikasi terhadap pelaksanaan dasar kerajaan, KPM, IPG, pihak pentadbir, sekolah dan juga guru. Dasar kerajaan dalam ajakan keempat PPPM 2013-2025 menyatakan transformasi keguruan sebagai profesen keguruan. Manakala ajakan kelima menyatakan bahawa pentadbir sekolah haruslah berprestasi tinggi. Di sini peranan Institut Aminuddin Baki melalui NPQVL untuk memfokuskan latihan gaya kepimpinan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan amalan komunikasi berkesan kepada para pentadbir. Manakala Institut Pendidikan Guru pula berperanan untuk menambah nilai latihan dengan memberi latihan perguruan yang berkualiti agar produk guru yang dikeluarkan adalah guru yang mampu berdaya saing dan sedia untuk menerima perubahan. Pentadbir sekolah pula haruslah sentiasa berusaha untuk menguruskan organisasi tadbirannya dengan bijaksana. Guru pula harus sentiasa menyiapkan diri untuk menjadi ejen perubahan di dalam pendidikan. Kesimpulannya, apabila berlaku perubahan di dalam pendidikan, maka pastilah berlaku perubahan dari segi budaya kerja, persekitaran dan komitmen guru. Perubahan ini haruslah ditangani dengan bijaksana. Perubahan dalam pendidikan adalah satu keperluan yang tidak dapat dielakkan. Semua pihak haruslah berperanan bagi memastikan perubahan ini tidak akan menjejaskan komitmen guru kerana guru merupakan kumpulan pelaksana perubahan yang menjadi tulang belakang pendidikan negara. Berikut merupakan rujukan yang telah saya gunakan. Sekian, terima kasih.